Okay, kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, ini nenek kita lah Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama, dan setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So, mukadimah ni dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan daripada hadis ni lah. Kita pergi kepada hadis yang kita nak baca ni. Hadis ni adalah hadis nombor 32 dan juga 33. Hadis 32 ni adalah hadis jauhi mudarat. Nombor 33 ni perlunya ada bukti. Dalam tuduhan lah. Bila kita tuduh, kena ada bukti. So, ni dalam 81% lah. Dah hadis yang kita akan baca ni. Pada 21 bulan, sudah 35 Apa tadi? 34 dah kita baca hadis. 34, betul lah tu, 34. Sedua hadis ni. Yang hijau ni kita dah baca dah. Yang lain-lain nanti kita akan baca kemudian, yang biru-biru nanti. Tapi ada juga hadis dalam kitab Imam Nawawi ni, ada yang dhaif. Nanti kita ambil hadis yang lebih kurang sama makna dengan dia lah untuk kita baca. Dan hadis dhaif ni jadi sandaran kepada hadis yang sahih. InsyaAllah. So hadis hadis ke-32, jauhi mudarat. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan, yakni mudarat. Hadis hasan. Pendek je hadis Nabi sebut. Dalam hadis ni sangat pendek lah, perkataan yang pendek, tapi maksud dia sangat besar. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Okey. Tapi hadis ni adalah hadis hasan. So, pertama, intipati dia. Saya ada slide lain lah, saya akan cerita sikit tentang hadis ni. So, daripada hadis ni, maksudnya Nabi kata, sakiti orang lain adalah haram. Nabi kata tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan. Perbuatan zalim adalah haram, sama ada daripada diri sendiri atau orang lain. Haram lah. Melampaui batasan adalah dilarang. So, kena ingatlah hadis 40 Imam Nawawi ini adalah hadis-hadis yang pendek, yang boleh dikatakan merangkumi seluruh aspek dalam agama kita. So, bila kita faham hadis 40 ni, insya-Allah kita dapatlah sedikit gambaran apa yang agama ni nak kita buat kan. So, Imam Nawawi letak antaranya adalah hadis ini.
Ada yang Nabi kata tidak boleh lakukan perbuatan yang mudarat lah. Jangan pula buat benda mudarat masa tu. Agama nak jaga manusia ni, nak jaga juga orang lain. Mudarat ni juga kepada benda-benda lain lah, environment kan. Pergi buang sampah merata, semua tu memang mudarat tak boleh. Dan juga pada diri sendiri. Okay. Saya ambil beberapa ayat daripada Quran ni tentang zalim lah. Allah tak nak zalim dan kita tak naklah menzalimi benda lain. Mudarat ni termasuk dalam mencelakakan ni, termasuk dalam menzalimi lah, zalimi diri sendiri ataupun menzalimi benda lain. So kita baca ayat Quran ni. Pertama, Allah Ta'ala berfirman dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Allah tak akan buat mudarat pada kita lah. Kita je sendiri yang buat mudarat pada diri kita. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Allah tak akan zalimi kita. Walaupun kita tengok kan dari sudut akal kita tengok ada orang lahir kafir kan, membesar dari keluarga kafir, mati kafir kan. Sebenarnya Allah tak zalimi pun dia sebab ada ujian tertumpu kepada dia yang sama dengan kita. Walaupun kita ni lahir Islam, duduk di kalangan orang Islam. Lepas tu mati Islam kan. Lepas tu kita katalah, amin, kalau tengok pada secara zahirnya akan masuk syurga lah. Sama juga argument tu adalah seperti mana sahabat saya yang Hindu dulu pernah dia tanya saya Zuraidi, dia kata, masa tu kita pun tengah dakwah dia kata, Zuraidi, mana adil? Tuhan ni tak adil. Tuhan Allah ni tak adil, dia kata. Sebab saya lah Hindu, mak saya Hindu, budaya pun Hindu, saya mati, saya masuk neraka, tapi kamu tak. Tapi soalan tu yang membuatkan saya cari-cari maklumat tu lah yang saya buat slide yang cerita tentang ujian untuk kita syirik, menandingi ujian untuk dia orang yang telah syirik, untuk dia kembali kepada Allah, dan kita ujian kepada syirik untuk kita lawan syirik tu. Yang kita letak kesyirikan di kalangan kita ni letak dalam blind spot kan. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita sedang buat syirik. Macam tadilah orang akan buat benda syirik, kita ikut sebab nampak ada akhlak baik kan. Tiba-tiba kita mati, bila mati nanti baru terbeliak mata, ya Allah, rupanya syirik kan. So daripada situlah nak relate baliklah dengan ayat ni. Sebenarnya yang zalimi kita ni, yang mudaratkan kita ni, yang mudaratkan ni adalah diri kita sendiri. Allah tak akan menzalimi hamba-hamba dia. Surah Yunus, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Kita kena ingat Allah tak akan zalim pada manusia. Surah Yunus ni. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang pun walaupun sebesar zarah. Tengok teruknya orang tu kena ujian kan. Kita tak pun kan. Tapi sebenarnya dalam neraca timbangan ataupun dalam neraca ujian tu, mungkin kita sedang ditimpa ujian. Bahkan kita tak sedar pun kita sedang ditimpa ujian kan. Yang last sekali, barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan diperlakukan dengan tidak adil terhadapnya. Dia tidak perlu mengurangkan haknya. Cuma Allah kata dekat sini, siapa yang buat amal yang soleh ni, sebab ada hadis lain Nabi kata orang yang soleh ni sangat takjub, ajaib. Ketika dia ditimpa musibah pun dia kata syukur, ketika dia tak musibah dia katakan syukur. Macam tu. So orang yang beriman ni dia faham sebab dia tahu yang menzalimi diri dia. Orang beriman ni maksud dia tak zalimi diri dia lah. Dia tak akan buat benda-benda yang mudaratkan diri dia. Walaupun Allah turunkan ujian tu memang untuk dia dapat pahala lebih ke apa. Tapi orang yang memudaratkan diri ni sentiasa akan ada ujian kepada dia. Walaupun dalam bentuk yang kita rasa benda tu adalah baik pada kita kan, rasa seronok, duit banyak kan. Rasa seronok, sebenarnya Allah tengah uji kita atas mudarat yang kita buat tu. Mungkin duit kita dapat tu mungkin kita tertipu ke apa. Okay, pergi lagi tentang tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan mudarat. Tengok dalam Quran ni Allah sebut actually yang kezaliman ni, kalau tengok pada mudarat ni, kezaliman yang terbesar adalah syirikkan Allah. Tengok ayat surah Luqman, Allah kata, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu syirikkan Allah. Sesungguhnya syirikkan Allah itu adalah benar-benar atau sebesar-besar kezaliman. Kezaliman yang besar. So tak mau syirik besar, syirik kecil. Kok mana pun agama ni akan pergi ke sini juga. Sebab benda ni adalah strategi yang kita nak bawa bekal kita nanti. Kalau kita bekal kita ataupun yang pertama strategi ni gagal, habislah kita. Dengan amal yang banyak ni jadi angin, jadi asap. So walaupun hadis ni cerita tentang perbuatan yang mencelakakan mudarat ini, termasuk lagi-lagilah tentang mudarat kita yang terbesar adalah yang tadilah selepas mati kan. Selepas mati, apa benda yang akan rosakkan amalan kita adalah benda ni. So kita tak mau. Kita faham dulu dari sudut ilmu kan, faham dulu apa syirik besar, faham apa syirik kecil, dan barulah kita fokus kepada benda lain. Pertama yang ni dulu. Kalau tak ada nak faham yang ni, orang datang, macam contoh Dajjal kan datang. Dajjal akan datangkan kita. Walaupun Dajjal ni Allah memang takdirkan dia muka buruk. Ada macam mata macam anggur belah kanan kan, belah kanan. Lepas tu kaki dia tempang.
rambut pula rambut kusut. Macam tu pun ramai manusia yang akan ikut sebab dia bawa ketakjuban kepada manusia. Kenapa? Dia kata ketika manusia tengah terdesak, turun hujan turun. Kan macam tu. Tanaman pun tumbuh bagi makan. Sehingga kan dia kata dia tu Tuhan, orang mengaku dia Tuhan macam tu. Sebab hari ni kalau tengok pada benda agama ini, orang sedang mengangkat roh-roh ni, orang yang dah mati ni, seolah-olah dia perantara kepada Allah. Dan tidak mustahil lah Dajjal tu datang kan, walaupun dengan keadaan buruk, muka buruk dia tu, orang sebab dah terpedaya dengan keajaiban, dengan benda yang takjub ni, dia terpesona kan. Macam tu. So kita kena ingat. Tapi bagaimana, siapa yang boleh halang benda tu, siapa yang boleh lawan? Orang yang ada ilmu lah, orang yang faham. Kena ingatlah, orang yang ada ilmu ni, Allah akan uji dia. Termasuk ujian tu adalah ujian tak sama dengan masyarakat setempat lah. Orang akan bantah tengking kita. Macam-macam lah. So kena ingatlah, ujian sedikit tu sebenarnya untuk beri manfaat kita selepas mati. Dan antara kecelakaan yang sangat besar, mudarat yang besar ni adalah mudarat syirik. Supaya kita tidak syirik lah, insyaAllah. Satu lagi kita nak cerita tentang prank ni. So banyak tengok dalam ni kegilaan YouTube ni kan. Pelik-pelik ni kan. Kita tengok macam-macam lah dalam TV pun ada kan duk prank. Telefon kan dulu ingat apa? Era kalau orang prank kan. Haram tu. Walaupun buka aib orang ni dalam, saya ambil daripada fatwa ni. Kalau tengok sini kan boleh bacalah. Hukum asal tak apa sebab saya nak bawa hadis hukum asal gurauan ni dibolehkan. Saya nak bawa daripada hadis supaya kita faham batasan dia. Cuma kita tengok yang hari ni memang dia melampaui batasan pun. Walaupun orang kata okey. Tetapi okey orang tu, kita tak tahu dalam hati dia sebenarnya. Nombor dua, kita ni buat kat orang kan, orang lain tengok kan. Of course lah orang tu dah bersifat baik. Dia kata tak apa saya maaf. Tak apa, okey saya okey. Tapi pada keadaan orang tu yang asalnya, dia tak nak benda tu berlaku kan. Kalau saya sendiri pun, saya tak nak benda tu berlaku kat saya awal-awal pun. Tetapi dah ada orang lain tengok ramai, so kita secara adab, secara nak menghormati orang lain, kadang-kadang kita terasa, kata balik rumah kita mengutuklah, apalah orang ni buat kat aku macam tu tadi. Kita nak marah pun nanti, orang selalunya dia tengok perangai kita, tiba-tiba kita angin masa tu kan, dia dah start chop kan orang ni, memang pemarah pada orang tu, marah pada situational lah kan. Tapi sebab kita ni suka judge orang kan. Cuma benda ni sebab saya nak sebutnya sebab banyak berlaku dan kalau ikut sini tak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan mudarat. Termasuk dengan prank ni selalunya dia akan mudaratkan orang tu. Dia buka aib. Hukum gurau harus, saya baca hadis ni. Dalam satu kisah Rasulullah SAW pernah bergurau. Nabi pernah bergurau dengan seorang wanita tua dengan mengatakan bahawa dia tidak akan masuk syurga. Sehingga wanita tua tersebut beredar dan sedih. Perempuan, orang tua tadi sedih. Sahabat Nabi yang perempuan ni sedih lah. Sahabat Nabi kata tak boleh masuk syurga. Dan yang kemudiannya Rasulullah menjelaskan bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Tetapi masuk dalam keadaan muda. So kita baca hadis ni kejap. Hadis ni Nabi sebut, seorang wanita tua, ni sahabat cerita kembali ya. Seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam syurga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Fulan tu generik lah. Sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki oleh orang tua. Alah, dia tanya Nabi Dia tanya Nabi jawab kelakar pula. Nabi buat macam tu pula. Dia kata, wahai Rasulullah, doalah kan. Doalah kepada Allah supaya saya masuk syurga. Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga, Nabi kata. Nangislah orang tu. Kan, nangislah orang tu. Nabi sebut balik. Orang tu beredar dan menangis. Kabarkan kepadanya bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Kerana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yakni bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya. Maknanya muda lah. Maknanya kalau lah sahabat Nabi ni, Fulan nama umum, nak masuk syurga, dia muda lah maksud dia. Nabi ni dari sudut literalnya, betul lah lawak Nabi ni kan. Dari sudut literalnya betul lah, tapi Nabi cerita balik. Sebenarnya yang muda. Maknanya bila sahabat tadi akan masuk syurga dalam keadaan muda. So Nabi bergurau lah kat sini. Cuma dalam hadis ni, sedih lah sebab Nabi kan, Nabi sebut kan. Jadi kalau kita sendiri pun, kalau mak kita kan, sedih lah kita pun. Tapi Nabi explain balik lah kepada orang tu. Ini adalah hadis yang nak bagi tahu. Tapi Nabi kena juga sebut hadis ni sebab hadis ni akan jadi
Jadi hukum kepada kita. Gurau ni boleh. Nanti kan ada orang ekstrim kata mana boleh bergurau. Tapi ada hadis Nabi bergurau pun. Kalau tengok limit dia sampai orang ni menangis pun kan. Tapi Nabi explain balik. Macam itulah ni limit dia. Tapi ini tidaklah memalukan macam prank tadi. Prank tadi sangat teruk. Ada orang memang tiba selalunya prank ni buat benda pelik-pelik. Ini dalam konteks factual lagi ni sebenarnya kan. Cuma dari sudut literal je lah Nabi sebut kan. Nabi sebut literal sebab orang yang masuk syurga orang muda kan. Tapi umur orang tu sekarang ni tua. Dia tunjuk dalam sudut literal saja. Okey. Dan hadis lain, ini nak ceritanya yang tak boleh bergurau ni Nabi marah ni kan. Daripada Abdul Rahman bin Abu Laila, beliau berkata, para sahabat Nabi Muhammad SAW bermusafir bersama baginda. Salah seorang daripada mereka tertidur. Lalu ada seorang sahabat yang mengambil dan menarik tali yang ada bersamanya sehingga orang tidur itu terkejut. Maka Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim membuat saudaranya Muslimnya terkejut. Tidak halal bagi seorang Muslim membuat saudara Muslimnya terkejut. Maknanya macam tadilah, prank lah kan. Tarik tali tiba-tiba, saya tak tahu macam mana dia buat ni. Cuma sampai dia ganggu orang ni. So Nabi kata tak halal. Berdosa lah, tak boleh. Tak boleh orang Islam ganggu orang lain ataupun beri mudarat kepada orang lain. Tak boleh. Tapi kita biasalah nakal-nakal kan. Cuma kita ambil lah hadis ni, iktibar nak buat tu, alamak Nabi larang lah. Tu tak payah buat lah. Kat situ datang pahala. Macam tu lah kat situ datang pahala kan. Sebab tu agama ajar kita ni melalui ilmu. Daripada faham ilmu, dia menolak beberapa benda yang kita nak buat tapi tak buat lah. Macam tu lah. Kan ada juga yang terlepas tapi sebagai manusia macam tu. So adalah benda yang boleh kita ambil, insyaAllah. Okey, saya tak baca yang ni. Kita pergi, ni yang last, tak salah saya ni. So daripada summary yang pada hadis ni, kalau tengok ni saya kata ni termasuklah Kobe sekali kan. Sebab semalam baru saya ambil e-learning tu untuk baca. So adalah saya letak sikit, termasuk Kobe sekali lah yang ni, mudarat ni kan. Termasuk corruption, bribery, bila baca lah banyak-banyak sini, favoritism, abuse of power semua ni. Cuma kalau tengok pada bawah ni, saya kata mudarat ni ada dua benda yang besar lah. Satu lagi mungkin berlaku mudarat ni kepada yang bukan orang kan, mungkin daripada tumbuhan-tumbuhan alam sekitar lah, saya tak tulis kat sini. So mudarat ni dia pergi kepada dua. Pertama diri sendiri, sebab contoh kat sini kan, serokok, minum arak, makan berlebihan, cederakan diri, tidak solat, syirik tadi kan, yang mudarat yang paling besar tu kan. Membazir duit, membazir air, macam-macam lah. Nombor dua, kepada orang lain. Buang sampah merata, bakar sampah, salah guna kuasa, ajar syirik. Dia ajar syirik kan, ajar bid'ah. Merokok tempat awam dan lain-lain. So, kena ingatlah hadis ni ada yang kecil, ada yang pendek tapi maksud dia besar lah. So, Nabi kata, saya baca balik sebelum kita pergi pada yang selepas ni. Nabi kata tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan, yakni mudarat. So, insyaAllah kita dapatlah ambil tiba daripada hadis ke-32 ni kan. Nabi kata tidak boleh, baca lagi kan, tidak boleh lakukan perbuatan yang mencelakakan, yakni mudarat. Jangan buat benda yang mudaratkan lah. Cuma sebagai manusia kita tengah buat pun, saya pun tengah buat apa benda ni. Kita lawanlah sedikit-sedikit berterusan. Kita cubalah motivasikan diri kita untuk ubah sedikit-sedikit berterusan, insyaAllah. Okey, pergi kepada hadis 33. Ada 15 minit ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, nescaya setiap orang yang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, kerana itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah yang bagi yang mengingkarinya. Dia pusing-pusing kita, maksud dia macam ni. Kalaulah manusia ni, Nabi kata, kalaulah manusia ni tak perlu datangkan bukti, dia akan cakap apa saja dia nak kata. Dia akan claim tu barang dia akan claim orang ni buat jahat ni, orang ni buat ni. So Nabi kata kena bawa bukti. Nombor dua, orang yang dituduh tadi tu, kalaulah tak ada bukti, dia kena bersumpah. Pertama perlunya bukti untuk tuduhan. Nombor dua, yang dituduh ni, kalau nak tolak yang tak ada bukti lah. Katalah dia tiba-tiba dia cakap mulutnya, ni ustaz saya cerita, dia bagi contoh macam ni. Katalah hukum agama ni, dalam hukum agama, katalah orang tu dia sewa rumah kan, dia sewa rumah kita. Tiba-tiba kita ni tak ingat, pernah sekali dia datang jumpa kita tengah jalan, dia bagi duit sewa. Tak tulis pun, masa nak sewa dulu ada agreement kan, tapi masa bayar tu tak tulis pun, dah bayar dah. So dia datang balik, dia lupa, dia datang balik. Tak bayar lagi sewa bulan ni. Hari tu kan kita dah jumpa, tak bayar. Dah bayar, tapi bukti tak ada. So bukti tak ada yang tu, dia kena bersumpah.
Cuma dalam konteks yang tu Ustaz saya kata, yang sebab dua-dua tak ada bukti kan. So yang pertama tu pun kena bersumpah. Cuma hukum asal agama ni dia tu sikit. Yang ni nak kena redha sikit lah. Hukum asal agama ni, dia dalam macam kes yang bayar sewa rumah tadi kan. Hukum asal dia adalah tak bayar lagi. Hukum asal dia adalah tak bayar lagi. Walaupun dia dah bayar, orang tu lupa. Hukum asal dia tak bayar. Sehingga bukti tu dibawa. Macam tu hukum dia. Boleh tak? Boleh faham sikit tak? Okay. Hadis ini adalah satu pokok dalam hukum dan menjadikan rujukan penting ketikanya ada pertelingkahan lah yang berdasarkan dakwah semata-mata. So saya nak bawa hadis ni, ada dua je slide dia. Saya nak pergi kepada hadis yang lain sebenarnya daripada hadis Nabi kata pasal bukti ni. Sebab bila orang tiba-tiba dia, kadang-kadang dia tak bawa bukti pun kan. Dia cuma bagi percakapan yang meyakinkan saja kan. Kalau ikut hadis mana boleh. Dia kena sama dia bersumpah atau dia buat bukti. Tapi ada orang dia tak buat bukti pun, dia bercakap saja. So saya nak bawa hadis baru. So kita kena ambil iktibar lah. Tengoklah hadis ni Nabi kata apa. Sesungguhnya sebahagian daripada al-bayan, yakni susunan kata-kata yang indah adalah sihir. Maknanya dia boleh, bila kita dengar tu kita percayalah. Ada orang memang dia bercakap macam-macam dia quote-unquote goreng lah kan. Tapi orang akan percaya tanpa bukti. Ataupun bukti dia cakap lah, dia sambung-sambung tapi dia cakap je. Sampai orang tu, dia rasa macam mesmerize lah. Dia rasa macam takjub dengan perkataan orang tu, dia kata betul. Dia boleh percaya. Dalam hadis di atas ni, sihir tersebut bukannya hukumnya haram. Yang ni bukan hukum haram ni. Cuma, atas konteks dia lah, atas niat dia. Kalau lah, contohnya tiba-tiba dia cakap benda yang sangat indah kan. Tapi ada fakta dia. Maka betul lah. Saya buat dua contoh ni kat sini kan. Tapi ada orang yang macam, dia tak sure pun, cuma dia pandai goreng. Dia akan cerita, jadi sihir benda tu. Orang kan, oh betul. Sebab kadang-kadang, biasalah kan. Saya ingat semua ada pengalaman lah macam orang tengah bercinta dulu kan. Macam-macam lah yang lagi tersebut untuk perempuan kan. Sebab ada benda lain yang dia nak kat wanita tersebut. Tapi maksud dia, kata-kata yang indah ni Nabi kata adalah sebahagian daripada sihir. Yang sihir ni maksud dia boleh influence kita, boleh percaya walaupun tanpa bukti. Cuma kita kena ingat dalam hadis ni Nabi kata, kalau orang tu nak dakwa apa-apa, kena ada bukti dia. Kalau tak ada, kena bersumpah lah macam tu kan. So kena ingatlah sumpahan ni, walaupun atas dunia ni tak ada nampak apa-apa kesan, tapi lepas mati nanti ada hadis yang lain lah cerita tentang sumpahan. Akan ada kesan dekat sana. Sebab kalau kita, sahabat-sahabat Nabi ni semua, sahabat-sahabat yang tahu hukum hakam kan, yang faham agama, dan mereka ni adalah lebih tinggi daripada ulama zaman sekarang lah, yang paling cerdik ni kan. Semua mereka faham agama bila Nabi kata ada implikasi selepas mati, maka semua orang takut lah. Sebab orang yang paling takut Allah adalah orang yang dekat-dekat dengan Nabi tu. Tapi hari ni dah, orang pergi je bersumpah kan. Pergi surau bersumpah, tak kira lah siapa-siapa pun. Sebab in the first place, dia buat jahat pun kan. Kita nampak kejahatan dia buat pun. Dah apa sangat dia peduli tentang sumpahan tu kan. Sebab dia pun sendiri orang yang fajir kan, orang yang berdosa, orang yang bukannya orang yang mukmin lah, dia tak mukmin. Saya buat dalam kotak-kotak ni, ini contoh dia lah. Pertama, dia tak menipu pun senario dia, tapi dia ada bukti. Cuma dia kata perkataan dia tu macam, biasalah kan orang nak present ataupun dalam court ke apa kan. Ada cerita, nampak structure, orang tengok, oh bagus lah. Nampak structure bahasa dia pun bahasa bagus. Bahasa yang indah dia sebut kan. Kata-kata yang meyakinkan, betul lah. Walaupun, tapi dia ada bukti betul lah. Kes nombor dua, dia menipu. Dia mendap je bukti tu. Ataupun tak ada bukti pun, tapi dia duduk pusing-pusing. Tapi perkataan ni bagus, sangat baik. Dia boleh jadi, dan orang terima apa yang dia kata. Dan ini termasuk dalam sihir tadi tu. So kena ingat juga kita jangan tertipu dengan kata-kata orang kan, macam orang nak menjual barang ada cerita macam-macam lah. Tapi sebenarnya tipu je. Kita tengok kalau macam jual ubat kan. Padahal dia air gula ke apa kan, dia kata lah, oh ni ada testimoni ni kan. Padahal 3-4 orang tu je, tantah yang testimoni tu pun penipu kan. Ada jual dengan orang tua-tua yang orang dah nak, memang orang katakan kan, berharap sangat kan. So dia buat. Tu dalam konteks ni lah. Tapi apa yang dia buat tu adalah dosa lah. Di dalam menipu orang tu. Macam tu. Ada satu hadis lain lagi, yang last ni. Lepas ni dah ada soal jawab lah kalau ada apa-apa nak bincang. Ada 10 minit lagi, tak apalah kita start awal sikit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci lelaki-lelaki yang berbicara berlebih-lebihan, yang memutar-mutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya. Sebagaimana sapi yang memutar-mutarkan lisannya. Ini saya tak faham lah. Tapi maksud dia, Nabi kata daripada hadis ni, ada yang sahih ni, Nabi larang orang ni, lelaki dan wanita lah ni, adalah orang yang berbicara berlebih-lebihan, pertama. Nombor dua, dia putar-putarkan bahasa ni kan. Dia cakap pusing sana, pusing sini. Nampak hebat, fasih. Faktanya tak ada apa sangat pun kan, dia cerita panjang-panjang.
Walaupun benar apa yang dia kata, tapi Nabi larang. Boleh jadi dalam konteks makruh ataupun atau kalau masuk penipuan boleh jadi haram lah hadis ni. Sebab ini akan buka jalan kepada ketakjuban. Bila tengok orang macam kes yang hari itulah, nampak wajah bagus, nampak ni kan, orang takjub. Kata anak cucu Nabi semua kan, cucu cicit Nabi dah, orang takjub dah macam-macam pelik-pelik berlaku. Dan dia buka mulut, dia cerita benda-benda yang palsu. Jadi kita pun tertipu dengan orang tu kan. Yang paling teruk bila dia tipu tentang benda syirik lah, yang kita sangat sangat takut. Okey, ada 2 hadis hari ini, saya ingat ni last. Saya ingat ada 7 minit lagi, saya ingat kita bukalah pada rakan-rakan kalau ada soalan daripada slide ini. Ada tak apa-apa yang rakan-rakan rasa nak saya refer ataupun nak tanya? Assalamualaikum Zuraidi. Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh. Saya ada tanya dalam chat tu yang tadi ada share pasal buat orang terkejut ada satu slide tadi. Betul. So samalah macam orang yang suka kacau orang melata. Dia cocok atau terkejutkan dia melata, seketika pun gelak ramai-ramai. Tu hukum dia haram. Dia boleh aibkan orang tu, dan orang yang melatah tu pun sebenarnya dia tak nak pun kan. Cuma kalau kita tengok orang macam tu, kalau ikut, betul Fidah, kalau ikut memang hukum dia sama. So, tak boleh lah, sebab kasihan orang tu kan. Kasihan dia. Tu kita ambil kesempatan atas kelemahan dia. Sedih lah tengok pada orang macam tu. Dia kalau orang melatah tu boleh letak dalam kategori mungkin tak cacat sepenuhnya, tapi ada kelemahan kan. Jadi kita bergurau dengan dia kan, maybe. Dan bila dia melatah tu kan, dia tak boleh kontrol. Dah tak kontrol, dah jadi so-called akal dah tak waras masa tu kan. So ada hukum atas tu. Kita trigger benda yang tak warasan tu. Kita kena tegur lah kawan office kita suka kacau orang melata tu. Nanti kita masuk office, kita sembang siapa. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Kecuali macam orang tu dah memang macam Astro, dia pernah buat program untuk orang melatah je. Jadi dia, I'm sure yang those yang tu yang join dalam siri tu dia dah sign lah, dia dah setuju kan. Okay, thank you. Sama. Ada lagi kawan-kawan lain nak share ataupun nak apa-apa? Kalau tak, kita tangguh majlis kita ni. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan lah. Tak ada so saya baca tasbih kafarah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Zuraidi.